Hari ni aku nak berkongsi kisah aku. Aku seorang lelaki gemuk yang sedang mengalami krisis rumah tangga. Puncanya disebabkan aku gemuk dan penampilan aku. Aku bukanlah dilahirkan gemuk, tapi sejak sekolah badan aku mula naik dan gemuk. Aku selalu dibuli, dipukul, dihina di sekolah dulu sebab aku gemuk dan senang ditipu. Persekitaran membesar aku yang dibuli membuatkan aku sangat rendah diri sampailah aku besar. Tapi sejak aku masuk universiti, aku berusaha diet dan kuat bersukan. Alhamdulillah, turun sikit berat badan. Kat uni aku ramai kawan. Aku banyak bina keyakinan diri ketika di universiti. Tamat universiti aku kerja. Alhamdulillah, kerja sebagai jurutera. Mempunyai income yang stabil. Keluarga aku pun adalah dari keluarga yang taklah susah. Tapi taklah senang mana. Biasa-biasa, sederhana. Alhamdulillah, aku dan sekeluarga banyak mendapat rezeki Allah. Sewaktu kerja aku memang kerap diet dan bersenang kau-kau sebab nak cari pasangan, nak ngurat awet. Sampailah satu hari ni, Alhamdulillah aku berjaya kurus. Aku rasa aku agak handsome jugalah masa tu. Tak ada rasa rendah diri, sentiasa yakin dengan penampilan. Sampailah aku kenal seorang gadis ni, gadis di Sarawak. Aku berkenalan dan bercinta dengan dia tak lama. Dia masa tu pun suka kat aku. Masa tu aku ada rupa, banyak duit, stabil. Dia datang dari keluarga yang baik-baik. Cuma bukanlah dari keluarga yang berada. Keluarga orang kampung, biasalah. Ya, pada mulanya aku suka kat dia atas paras rupa dan aku tak ikut ciri-ciri calon isteri yang digariskan agama Islam. Aku akui, aku ni kadang-kadang jahil bab-bab agama ni. Tapi aku terima baik dan terima kekurangan dia. Ikhlas nak jadi teman dia. Tak pandang status keluarga dia. Nak dipendekkan cerita, dalam setahun kenal, akhirnya kami pun kahwin. Tahun pertama kahwin, isteri aku bunting kelamin. Alhamdulillah, kami dapat anak lelaki. Namun lama kelamaan, selepas kahwin, berat badan aku perlahan-lahan mula naik. Lebih menakutkan, badan aku naik sampai aku gemuk melebihi dari apa yang aku pernah gemuk selama ni. Walaupun dalam kegemukan ni, rezeki aku Alhamdulillah tak pernah putus. Sentiasa bertambah. Mungkin sebab aku adalah seorang yang suka berjimat-cemat dan menyimpan. Aku tak suka boros sebenarnya. Isteri aku dapat tahu yang aku banyak simpan duit. Dia mula gunakan aku. Dia mula nak demand macam-macam. Pernah dia ugut untuk tinggalkan aku dan anak aku kalau aku tak tunaikan kemahuan atau beli barang-barang yang dia nak. Dia seolah-olah macam jadi orang lain. Dia sekarang terlalu jaga penampilan. Rupa paras semakin maintain. Makin TikTok aku tengok. Pakaian dia semakin vogue. Pakaian mengalahkan orang muda dan sentiasa nak nampak cantik je. Tapi disebabkan sayang isteri dan anak, aku beri apa yang dia nak. Yelah, lawa-lawa pun bini aku juga kan. Tapi semakin lama semakin keterlaluan. Kereta, handbag, barang perhiasan, macam-macam lagi lah. Nak tarik perhatian siapa pun aku tak tahu. Pernah sekali aku tegur, tapi berakhir dengan gaduh besar. Akhirnya aku mengalah. Sebab aku tahu kalau aku terus keras, mungkin dia akan tinggalkan aku dan anak. Anak dalam masih kecil, takkan nak membesar tanpa ibu. Aku turutkan aja kemahuan isteri. Makin aku turut, makin cantik. Aku pula makin gemuk dengan hodoh. Situasi badan besar aku ni makin meruncing. Macam-macam teknik diet aku buat, tak pernahnya jadi. Semuanya sekerat jalan. Hangat-hangat tai ayam lah senang cerita. Bab nafkah batin pula, isteri aku dah semakin mengelak untuk buat hubungan intim. Masa nak je barulah boleh. Tu pun mungkin nak jaga hati aku. Yelah, aku sentiasa hulu duit kat dia. Bila berhubungan kelamin, aku rasa macam beraksi dengan patung je. Dia langsung tak tunjuk perasaan gembira dan puas bersama aku. Dia semakin cantik, semakin lawa. Hidup bermewah-mewah, kesana kemari. Aku ni pula bila badan dah agak besar, nak profession memang payah. Tapi aku sentiasa berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga aku. Isteri aku ni sekarang dah pandai buat aktiviti luar, bersosial. Kadang-kadang balik lewat. Pernah dulu gaduh dia tak balik rumah berhari-hari. Kesian kat anak aku yang kecil tu nangis cari mak dia. Aku tak sampai hati. Aku yang tak suka bergaduh ni ajak dia berdamai. Aku turut je kehendak dan cara dia. Dalam fikiran aku percaya. Dia kata keluar dengan kawan perempuan dia, bukan dengan lelaki lain. Dia pun selalu tunjuk tegas kononnya dia takkan buat benda-benda tu semua. Pada suatu hari Tuhan nak tunjuk, aku dapat bukti yang dia ada lelaki lain di belakang aku. Lelaki yang jauh lebih muda. Hati aku betul-betul hancur bila dapat tahu hal ni. Benda paling aku takut dah muncul depan mata aku. Dia ada hubungan dengan lelaki muda ni dah berbulan-bulan lamanya. Dia siap ada kad kondo rumah lelaki tu lagi. Takkan lepak kondo main daun teruk je tak?
Aku bukanlah orang bodoh yang dia nak tipu dia hidup. Aku tak duduk diam. Satu hari aku mengamuk macam singa jantan yang cedera. Aku tanya dia betul ke dia ada lelaki lain belakang aku. Awalnya dia menafikan. Tapi lepas aku campak semua bukti-bukti yang aku ada depan muka, dia terus terduduk dan menangis. Dia mohon ampun gila-gila dengan aku. Dia kata dia hanya nak berkawan je. Mulutut dia minta ampun dengan aku. Dia janji dengan aku dia tak akan jumpa lelaki tu. Dia kata dia akan bertaubat dan turutkan saja kemahuan aku selepas ni. Merayu sampai cium kaki aku. Kalau ikutkan marah aku masa tu, memang berkicap lah di hari tu. Tapi nasib baik aku mampu tahan sabar. Walaupun tangan dah menggigil je nak tumbuk dia. Aku buntu tak tahu nak buat apa. Nak je aku ceraikan dia hari tu juga. Tapi bila aku fikirkan anak, aku jadi lemah. Aku kembali jadi rasional. Aku tak sanggup memikirkan anak aku yang masih kecil kehilangan ibu. Kalau kami tak ada lagi anak, memang dah kenalah bini aku ni. Akhirnya aku ambil pendekatan bagi peluang kedua pada isteri aku ni. Walaupun aku masih tak puas hati sebenarnya. Aku boleh maafkan dia kalau dia betul-betul bertaubat. Aku nak dia tahu yang aku tak reda dengan semua yang dia buat kat aku. Ini mungkin peluang kedua dan terakhir untuk dia. Sejak peristiwa tu, aku hanya suruh dia duduk rumah je. Haram keluar rumah melainkan dengan kebenaran aku je. Handphone dia pun aku tak benarkan pakai. Aku simpan dekat office aku. Duit sesen pun aku takkan bagi lagi. Melainkan hal-hal yang penting je. Aku nak tengok sejauh mana dia boleh bertahan dengan undang-undang baru aku ni. Dulu dia pernah ugut nak lari kan. Pergilah lari. Aku tunggu masa je dia ungkit dan marah pada aku. Aku akan gunakan konservator aku untuk lepaskan dia dan hantar dia balik kampung. Kalau dia nak lari pun, aku kata aku tak kisahlah. Pergilah jauh-jauh dan jangan jumpa aku dengan anak lagi. Mungkin inilah silap aku dari awal dulu. Aku terlalu baik sampai isteri sendiri pijak kepala aku. Hal dia kantoi dulu masih terbayang-bayang lagi dalam kepala aku. Aku selalu tak tenang bila difikirkan balik. Kalau ikut aku nak jumpa orang pukul lelaki yang ngorat bini aku tu. Tapi aku tahu, kalau isteri aku tak layan, tak jeteranya diorang nak pergi sejauh tu. Aku pernah suruh dia berterus terang. Sebab apa dia buat macam tu? Alasan dia mudah je. Dia kata sebab aku ni gemuk dan dia tak suka penampilan aku. Dia lebih tertarik pada lelaki yang badan kurus yang jaga penampilan. Memang bengkak jugalah aku dengar benda ni. Dia lebih memilih rupa paras dari tanggungjawab jaga keluarga dia sendiri. Aku macam orang gila. Kerja cari duit nak sara kau. Macam ni kau balas aku. Sekarang aku hanya tunggu sejauh mana dia mampu bertahan. Aku nak tengok dia betul-betul insaf, sedar diri dan belajar urusan rumah tangga yang sebenar. Belajar layan suami dan anak. Dalam masa yang sama aku pun berazam nak kuruskan badan aku balik. Aku bukan saja nak kembalikan penampilan aku yang dulu. Dalam masa yang sama aku nak sihat. Mungkin masa je yang menentukan hubungan kami ni. Kalau isteri aku betul-betul insaf, alhamdulillah. Aku rela lupakan semua yang terjadi. Tapi kalau dia tak tahan, dia boleh belah dengan cara terhormat dari keluarga kami. Aku takkan halang dia.